Di dalam segmen Sihat Minda pada kali ini, kita bawakan satu narasumber secara istimewa. Ke studio pada kali ini, kita bawakan Puan Nur Syahmun binti Haji Matasan, merupakan seorang psikologis klinikal Pusat Promosi Kesihatan Kementerian Kesihatan Negara Brunei Darussalam. Kita akan mengupas dengan lebih lanjut lagi berkenaan dengan Pelan Tindakan Kesihatan Mental 2022 hingga 2025. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam warahmatullahi Apa wabarakatuh. kabarnya pada pagi ini? Alhamdulillah. Tidurnya Alhamdulillah alhamdulillah sehat juga. ceria ya. Ceria sehat saja pada pagi Alhamdulillah. ini. Ya. Terutama sekali kita ingin membincangkan ni berkenaan dengan Pelan Tindakan Promosi Kesihatan ini ya. Jadi kami fahamkan kemarin sahaja telah dilancarkan Pelan Tindakan Kesihatan Mental ini di bawah Kementerian Kesihatan Negara Brunei Darussalam bersama dengan Pusat Promosi Kesihatan ya. Tapi mungkin di dalam kesempatan ini Puan dapat kongsikan ya dengan lebih lanjut berkenaan dengan Pelan Tindakan ini. Okey. Alhamdulillah. Pertama sekali saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak Rampai Pagi kerana sudi memberikan saya ruang untuk berkongsi dan sama-sama memberigakanlah mengenai maklumat maklumat mengenai Pelan Tindakan Kesihatan Mental Brunei Darussalam 2022-2025 seperti mana yang dikatakan Nazira tadi yang baru saja dilancarkan kemarin. Alhamdulillah. Pelan tindakan ini, Pelan Tindakan Kesihatan Mental Negara Brunei Darussalam 2022-2025 ataupun Mental Health Action Plan for Brunei Darussalam 2022-2025 ringkasnya MHAP adalah merupakan satu tindakan satu pelan tindakan yang dihasilkan oleh Kementerian Kesihatan bersama-sama pihak-pihak yang berkepentingan dari kementerian-kementerian lain, organisasi bukan kerajaan serta ahli-ahli masyarakat yang relevan. Pelan ini mempunyai 4 strategi utama yang akan saya kongsikan sedikit masa lagi. Ianya dihasilkan untuk mendukung matlamat Pelan Strategik Kementerian Kesihatan 2019-2023 yang memfokuskan kepada pemberian ataupun yang kita ni penyediaan perkhidmatan kesihatan untuk semua yang komprehensif dan berkualiti tinggi serta accessible dan affordable dan dengan pelan tindakan ini ditambah nilai dengan lebih menekankan kepada pendekatan whole of nation dan khusus untuk menangani isu-isu berkaitan dengan kesihatan mental yang I think kita ni ketahui pada tahun-tahun kebelakangan ini didapati sedikit meningkat. Jadinya pelanan ini dirancangkan ataupun diharapkan akan dapat memanfaatkan serta mengembleng sumber-sumber yang boleh diperolehi daripada sektor awam dan swasta serta badan-badan bukan kerajaan yang lain dan juga ahli-ahli kumpulan masyarakat untuk menangani isu-isu yang berkaitan dengan kesihatan mental di negara kita ni. Ya, itu sebanyak ya mengenai dengan pelan tindakan yang baru dilancarkan ini. Jadi kalau kita melihat di sini, ini adalah buku yang baru saja dilancarkan ya. Kalau kita melihat ya. Jadi Puan mungkin boleh berkongsi sedikit latar belakang mengenai dengan Pelan Tindakan Kesihatan Mental Brunei Darussalam ini dilakarkan dan juga dilancarkan dan seterusnya menerangkan matlamat ataupun objektif pelan tindakan ini. Okey. Alhamdulillah kerajaan kita ni Kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam melalui Kementerian Kesihatan sebenarnya telah mencapai banyak kemajuan yang memberangsangkan dalam mewujudkan pelbagai perkhidmatan kesihatan mental untuk rakyat dan penduduk negara kita ni sama ada dari penyediaan penjagaan kesihatan mental di perkhidmatan kesihatan asasi iaitu di pusat-pusat kesihatan sehinggalah rawatan pesakit di perkhidmatan kesihatan tertiary di hospital-hospital. Perkhidmatan penjagaan kesihatan mental di negara kita ni juga pada tahun kebelakangan ini juga telah diperluaskan dengan membangunkan talian harapan 145 yang mana ditubuhkan untuk memudahkan akses orang ramai kepada bantuan kaunseling dan nasihat berkaitan isu kesihatan mental.
Dan pada tahun 2017 diperluaskan lagi, diperlengkapkan lagi dengan penubuhan unit strategi kesihatan mental di Pusat Promosi Kesihatan yang memfokuskan kepada langkah-langkah promosi dan pendidikan kesihatan mental kepada orang ramai, serta melihat kepada strategi haluan yang boleh menangani faktor-faktor risiko yang menyumbang kepada gangguan kesihatan mental. Akan tetapi, kita ni pihak kami menyedari banyak lagi sebenarnya usaha-usaha yang perlu dan boleh kita kendalikan bersamalah untuk memastikan kesihatan dan kesejahteraan mental ini dapat dicapai oleh semua orang, semua lapisan masyarakat kita ni, di samping menangani sebarang jurang dalam sistem kesihatan kita ni yang ada masa ni. Jadinya orang dikumpulkan semua ni, di sinilah terbitnya titik terbitnya faktor yang kenapa plan tindakan ini dihasilkan, iaitu sebagai satu wadah yang memberikan hala tuju untuk negara kita ni, serta sukat-sukat untuk kita ni secara whole of nation menangani isu-isu kesihatan mental, serta pada masa yang sama mendukung aspirasi wawasan negara 2035 yang mahukan rakyat Brunei mempunyai kualiti kehidupan yang optimal. So pada masa yang sama juga, itu kalau tadi itu dari segi komitmen kebangsaan negara, pada peringkat global sedunia, Pelan Tindakan Kesihatan Mental Negara Brunei Darussalam 22-2025 ni dihasilkan sejajar dengan Pelan Tindakan Kesihatan Mental yang komprehensif di bawah Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO 2013 hingga 2030, di mana dimandatkan bagi setiap negara di seluruh dunia pada peringkat global untuk mempunyai satu pelan tindakan negara. So dipertanggungjawabkan untuk setiap negara untuk terdapatlah satu pelan tindakan yang katanya untuk menunjukkan komitmen sesuatu negara itu di mana kesihatan rakyat dan penduduknya, kesihatan mental dihargai, dipromosi dan dilindungi, dan di mana setiap orang mempunyai peluang yang sama untuk menikmati untuk menikmati kesihatan mental dan mempraktikkan hak asasi mereka, dan juga di mana semua orang tidak mengira latar belakang katanya boleh mendapat akses kepada penjagaan kesihatan mental yang diperlukan. So itulah kenapa orang ani dilakarkan dan dilancarkan. Ani kiranya orang yang ulung-ulung kali di baru kita terdapatnya. Baru kita terdapat dan mempunyai ada matlamat lah, ada matlamat penting lah. Jadi kalau kita melihat itulah latar belakang Pelan Tindakan Kesihatan Mental bagi 2022 hingga 2025 ni, Puan. Dan kalau kita melihat sahaja pada buku ini ada mengatakan Together Ensuring a Mentally Healthy and Resilient Nation. Jadi adakah ini tema atau bagaimana? Itu adalah sebenarnya tema kepada pembukuan kita pada tahun inilah 2022 hingga 2025, mengambil kira kita baru saja mengharungi pandemik COVID-19. Amatlah penting bagi semua orang untuk kita ni stay resilient, untuk berdaya tahan mengharungi pasca pandemik inilah, dan menjaga kesihatan mental kita ni pasca pandemik. Jadi berkenaan dengan fakta tersebut, adakah indah aktiviti-aktiviti yang akan diadakan daripada bukuan ni? Just untuk berkongsi, di dalam buku ini ada terdapat 4 strategi utama. So satu, memperkukuhkan kepimpinan dan urus tadbir untuk kesihatan mental di negara kita ni. Memperkukuhkan, yang keduanya, memperkukuhkan perkhidmatan kesihatan mental dengan memastikan ketersediaan dan kebolehcapaian perkhidmatan kesihatan mental yang berkualiti secara menyeluruh. Ketiga, memperkukuhkan promosi kesihatan mental dan pencegahan gangguan mental. Dan yang keempat, membangun kapasiti sistem maklumat
maklumat dan penyelidikan negara kita ni untuk isu-isu berkaitan kesihatan mental. Nah, di dalam buku ini ada 13 tindakan yang berkepentingan, priority actions, dan 32 aktiviti. Mungkin kalau saya sebutkan semua pada pagi ini dah sampatkan lah. Baik, saya akan kongsikan beberapa lah. Enam daripada aktiviti yang akan kita diterajui lah. InsyaAllah di dalam masa terdekat ini akan dimulakan adalah meningkatkan kepekaan serta kefahaman orang ramai dan kapasiti secara whole of nation di dalam perkara-perkara berkaitan kesihatan mental. Perlunya untuk kita ni lebih faham dan peka apa sebenarnya kesihatan mental ni. Dan yang kedua, menghasilkan dasar keharmonian kehidupan dan pekerjaan, ataupun lebih dikenali kali di kalangan orang ramai kita ni work-life balance. So we want to set work-life balance policy di setiap tempat-tempat kerja di negara kita ni. Yang ketiga, memperkasa dan mengiktiraf organisasi yang menyokong perkara yang berkaitan kesihatan dan kesejahteraan mental. Syukur Alhamdulillah di tahun-tahun kebelakangan ini ada beberapa banyak organisasi bukan kerajaan terdiri daripada anak-anak muda yang nyorang kira mengadvokasi akan kepentingan kesihatan mental. Kami mahu mengiktiraf mereka ni, soal itu termasuk di dalam aktiviti yang terkandung. Dan yang keempat, membangunkan dan melaksanakan penjagaan digital kesihatan mental ataupun mental health digital care. This is important, penting kerana kita ni baru saja mengharungi seperti saya katakan COVID-19 dan salah satu orang lessons pelajaran mungkin atau pedoman yang kami perolehi di Kementerian Kesihatan adalah untuk meningkatkan akses orang ramai itu kan. Salah satu daripadanya adalah secara digital. Betul. So ini lebih dibangunkan lebih dimantapkan. Dan yang kelima, memperkasakan semua strategi mempromosikan kesihatan mental sama ada di sekolah-sekolah, di tempat kerja serta di kalangan masyarakat. Dan mungkin yang keenam, membangunkan sistem surveillance kesihatan mental untuk negara Brunei Darussalam. Itu di antara aktiviti-aktiviti yang terkandung di dalam pelan tindakan kesihatan mental ini. Alhamdulillah ya. Jadi itu adalah kita ni baru mendengarkannya mengenai dengan perkongsian puannya. Jadi puan sebagai yang mengakhiri wawancara kita pada pagi ini. Jadi mungkin ada harapan ya sebagai wakil dari Kementerian Kesihatan dengan terlakarnya pelan tindakan kesihatan mental Brunei Darussalam 2022 hingga 2025 ini. Silakan puan. Okey. Terima kasih. Alhamdulillah dan insya-Allah Kementerian Kesihatan khususnya Pusat Promosi Kesihatan memang menaruh harapan yang tinggi pada pelan tindakan kesihatan mental negara Brunei Darussalam 2022-2025 ini. As we know, seperti mana kita ketahui, mental health is everyone's business. Ya, dan kami di Kementerian Kesihatan sememangnya mengharapkan semua pihak berkepentingan di negara ini dari pelbagai agensi dan dari semua lapisan masyarakat akan terus mengukuhkan kerjasama dan terus komited untuk memastikan kejayaan dan keberkesanan pelan tindakan ini demi untuk mencapai kesihatan dan kesejahteraan mental yang baik dan sehat bagi rakyat dan penduduk negara kita ni. Kemampanan atau keterusan usaha bersamaan ini adalah amat penting kerana tiada kesihatan tanpa kesihatan mental. Betul sekali. Sebenarnya saya juga tertarik dengan perkongsian puan terlebih awal tadi berkenaan dengan di antara objektif pelan tindakan kesihatan mental ini adalah untuk menutup jurang yang ada dan bagi juga seluruh rakyat dan penduduk negara Brunei Darussalam bagi sama-sama mendapatkan hak asasi mereka untuk mendapatkan kesihatan mental yang lebih stabil dan lebih baik. Tapi kesihatan mental ini puan, ianya banyak faktor yang memainkan peranan. Di antaranya kemiskinan, sosioekonomi, keadaan sekeliling. Tapi bagaimana secara spesifik sebenarnya untuk menutup jurang tersebut? Okey. Apa yang kami pelajari semasa pandemik COVID-19 hari itu adalah jurang yang kami masukkan di sini ini di mana some of the orang ramai yang tidak terjangkau
this is unreaching the unreachable. So dengan seperti saya katakan tadi, dengan mengembleng sumber-sumber yang kita ni sudah ada pada waktu ini untuk bekerja sama, jadi merapatkan lagi jurang-jurang. So tidak semestinya apabila kita memperkatakan dengan penjagaan kesihatan mental itu seharusnya datang dari Kementerian Kesihatan sahaja. Betul. Tanggungjawab itu seharusnya ditangani bersama. Betul. Like I said tadi, mental health is everyone's business. So di dalam pelan tindakan ini ada termasuk juga penyatu paduan semua perkhidmatan yang berkaitan dengan kesihatan mental. Termasuklah juga bukan saja psikologis, bukan saja psychiatrist, bahkan juga kaunselor di tempat-tempat kerja, di sekolah-sekolah yang ada akan disatu padukan. Jadi orang again menutup jurang. Jika sekiranya pun ada orang Brunei kepumpungan tenaga, boleh ditarik semua orang ini untuk sama-sama memberikan perkhidmatan. Adakah ini berkaitan dengan Whole of Nation approach ini, Puan? Yes. So yang uniknya untuk pelan tindakan kesihatan mental negara Brunei Darussalam ini di rantauan ini, this is the first one where we bukan saja Kementerian Kesihatan yang menjalankan, akan tetapi semua kementerian yang relevan dipertanggungjawabkan bersama. So we have what we call leads and the co-leads. So ini yang insya-Allah akan orang mengembleng tenaga bersama-sama lah. Bersama-sama Dan nampak kita ni mengenai dengan kesihatan mental ini Baik, kalau kita melihat insya-Allah kita mengharapkan juga ni puannya mudah-mudahan pelan tindakan ini akan digunakan sebagai rujukan bagi para profesional kesihatan dan juga sektor-sektor lain yang relevan serta berkaitan dengan kesihatan mental dan juga kesejahteraan di negara ini. Jadi Puan, sebelum kita menutup tirai, mungkin ada tambahan yang ingin Puan sampaikan? Silakan. InsyaAllah dengan adanya pelancaran ini yang telah dijalankan kemarin, pihak Kementerian Kesihatan khususnya Pusat Promosi Kesihatan akan menjalankan pemberigaannya melalui taklimat-taklimat dan juga jerayawara ke empat-empat daerah. InsyaAllah mungkin pada bulan Januari 2023 akan dimulakan sudah bermula sebenarnya di Mall Gadong hari itu pertengahan bulan Oktober. Mental Health Exhibition. Yes, dan dilanjutkan di daerah lain insya-Allah pada bulan Januari 2023 dilanjutkan ke daerah Blight. Jadi akan ada diadakan di daerah-daerah yang berbeza macam roadshow macam roadshow memerigakan akan adanya pelan tindakan untuk negara kita ini sudah. Alhamdulillah. Jadi itu antara perancangan yang akan dilakukan pada tahun depannya. Jadi kita mengharapkannya puannya mudah-mudahan apa yang telah dirancang akan berjalan dengan lancar dan juga mencapai objektif yang dihajati Alhamdulillah Baik, apapun kita ucapkan ribuan terima kasih kepada Yang Mulia Puan Nur Syahmun binti Haji Matasan, iaitu psikologis klinikal Pusat Promosi Kesihatan Kementerian Kesihatan, baru saja berkongsi mengenai dengan pelan tindakan kesihatan mental Brunei Darussalam 2022 hingga 2025 yang baru saja dilancarkan kemarin. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan Puan. InsyaAllah kita akan bersama lagi lain kesempatan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.